Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis menandatangani dokumen perkahwinan dan akad nikah diraja serta majlis resepsi dan santap malam sempena istiadat perkahwinan diraja bagi His Royal Highness Prince Al-Hussein bin Abdullah II, Putera Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Majlis menandatangani dokumen perkahwinan dan akad nikah diraja tersebut berlangsung di Istana Zahran Amman, Kerajaan Hashimiyah, Jordan. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah, Permaisuri Jordan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke Royal Gazebo bagi menyaksikan majlis menandatangani dokumen perkahwinan dan akad nikah diraja di antara His Royal Highness Prince Al-Hussein bin Abdullah II, Putera Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. سيدي جلالة الملك المفدى وعميد البيت الهاشمي الأوفى وأمته Sebelum berangkat balik, baginda menzahirkan ucapan tahniah kepada pasangan mempelai diraja atas berlangsungnya istiadat perkahwinan berkenaan. His Royal Highness Prince Al-Hussein yang merupakan putera sulung kepada Raja Jordan dan Permaisuri Jordan dan Miss Rajwa Khalid Al-Saif yang berasal dari Arab Saudi kemudiannya dibawa dalam satu perarakan menuju ke Istana Al-Husainiyah. Pada sebelah malam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis resepsi dan santap malam yang berlangsung di Istana Al-Husainiyah. Semasa majlis resepsi ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkesempatan beramah mesra bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah, Permaisuri Jordan serta His Royal Highness Prince Al-Hussein, Putera Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. Selepas majlis resepsi ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung berangkat menghadiri majlis santap malam bersama para tetamu khas yang lain termasuk daripada ahli-ahli kerabat diraja serta para pemimpin dari luar negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya juga akan menghadiri satu majlis resepsi dan santap malam yang lain. Bagi para pelajar negara Brunei Darussalam yang menuntut di Jordan, nilai-nilai Melayu Islam Beraja tetap menjadi amalan kehidupan seharian walaupun jauh di perantauan. Imej dan nama baik negara juga sentiasa dipelihara di samping menanamkan azam untuk membawa pengetahuan yang diperoleh untuk berbakti kepada negara. Qiraat tani satu ilmu yang penting untuk kita ni semua ketahui agar bacaan Al-Quran itu dapat dijaga sepanjang zaman. Peranan untuk mencapai hasrat tersebut adalah menjadikan Al-Quran ini dalam semua aspek kita ni bolehlah, dari segi pembacaan, penterjemahan, pentafsiran. Saya berpeluang untuk berinteraksi dengan masyayikh di jamiah. Maka ini merupakan satu titik yang penting sebagai seorang penuntut Islam, penuntut agama dalam berinteraksi dan berbincang dalam isu-isu semasa yang berkaitan dengan syariat Islam. Salah satunya ialah memberanikan diri dan berkeyakinan dalam mencegah dan mengajak masyarakat serta individu ke arah kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Memegang amanah serta tanggungjawab dalam membetulkan apa yang salah dari sisi agama dan mengajak individu serta masyarakat ke arah yang betul.
kita ni mesti tunjukkan betapa kayanya nilai negara kita ni. Daripada adat, daripada budaya kita ni, bahasa kita ni, akhlak kita ni. Jadinya walaupun negara tu kecil tapi ia dikenali dengan kayanya macam mana, apa kayanya tu. UNISA sebagai satu pusat institusi memberikan peluang untuk kami pelajar antarabangsa menyuarakan suara kami dan berkongsi adat kami. Jadi ini memberikan sifat jati diri kami sebagai pelajar antarabangsa dalam satu universiti yang diiktirafkan antarabangsa. Meskipun saya mempelajari bidang agama, UNISA tetap menawarkan subjek yang relevan dengan dunia moden masa kini seperti Inggeris, komputer dan bisnes supaya peluang kami semakin luas dalam pekerjaan nanti. Para pegawai pejabat urusan haji, pentadbiran dan perubatan negara Brunei Darussalam kini berada lebih awal di Arab Saudi bagi membuat persiapan menjelang ketibaan bakal jemaah haji dari negara Brunei Darussalam. Tugas-tugas mereka akan tertumpu di Kota Jeddah, Madinah Al-Munawarah dan Makkah Al-Mukarramah. Kita ikuti laporan bersama Adi Zulhazmi Muhammad Saleh yang berada di Tanah Suci. Awal pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran dan perubatan giat membuat persiapan menjelang ketibaan jemaah haji negara kita pada 4 hari bulan Jun 2023, diikuti dengan penerbangan kedua pada 5 hari bulan Jun, ketiga pada 6 hari bulan Jun dan penerbangan keempat pada 7 hari bulan Jun. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Yang Mulia Awang Haji Farhan bin Pihin Orangkai Putera Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Sepanjang berada di Tanah Suci, pegawai-pegawai ini akan berperanan dalam memastikan kelancaran pengurusan dan memberikan perkhidmatan perubatan dan kesihatan bagi jemaah haji dari negara Brunei Darussalam. Pejabat urusan jemaah haji pentadbiran perubatan mengadakan perjumpaan dengan Atache Perhubungan Haji bagi meneliti rancangan dan pembahagian tugas yang diatur sepanjang berada di Tanah Suci. Maka dengan itu, pegawai-pegawai pejabat urusan jemaah haji akan melaksanakan tugas-tugas mengikut peranan masing-masing sesuai dengan rancangan kerja yang telah disusun. Sama-sama kita berdoa semoga semua urusan haji pada tahun 1444-2023 ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, jemaah haji negara Brunei Darussalam akan dapat melaksanakan ibadat haji dengan teratur, sempurna dan beroleh haji yang mabrur serta selamat kembali ke tanah air. Bagi mengukuhkan kerjasama antara pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan mengadakan kunjungan rasmi ke pejabat Konsul Agung negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara. Ikuti laporan selanjutnya bersama Adi Zulhazmi Muhammad Saleh. Dalam perjumpaan tersebut, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran telah mengongsikan pelan gerak kerja sepanjang berada di Tanah Suci dan memberikan maklumat semasa yang berkaitan khusus dengan Jemaah Haji negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan itu Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Firdaus bin Haji Mat Daud turut mengongsikan status terkini persiapan rombongan perubatan haji yang akan bertugas bagi memeduli kesihatan dan kesejahteraan jemaah haji negara. Sama-sama kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar jemaah haji dari negara Brunei Darussalam secara khususnya dan seluruh umat Islam amnya akan sihat afiat, sempurna melaksanakan ibadah haji dengan penuh kesempurnaan dan akan beroleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dari saya Adi Zulhazmi Muhammad Saleh melaporkan untuk Berita RTB. Bulan Zulhijjah bakal menjelang. Pada kelazimannya, seluruh umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidiladha dan melaksanakan ibadah korban. Ibadah korban merupakan sebahagian dari syiar Islam yang mesti kita agungi dan hormati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa mengagungkan dan menghormati syiar Islam itu adalah satu tanda ketakwaan hati orang-orang yang beriman. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat yang bertajuk Ibadah Korban Membentuk Sifat Mahmudah. Yang dirahmati Allah,
Sesungguhnya ibadat kurban yang kita laksanakan itu, selain ia sebagai satu ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala, ia juga adalah medan terbiah dalam membentuk sifat mahmudah dan nilai-nilai Islam yang luhur dalam diri seseorang. Antara sikap terpuji yang dapat dibentuk melalui ibadah kurban ini ialah: pertama, menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Kedua, menyemai sikap sentiasa bersyukur kerana salah satu hikmah pensyariatan ibadah kurban itu adalah melahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat hidup yang telah dikurniakannya. Ketiga, mengasuh diri dengan sikap bersabar terhadap apa jua ujian yang ditimpakan dalam kehidupan. Keempat, menyemai sikap belas kasihan dan tolong menolong terhadap golongan yang tidak berkemampuan. Sesungguhnya pensyariatan ibadah kurban boleh memupuk sikap pemedulian terhadap masyarakat, terutamanya kepada fakir dan miskin. Kementerian Hal Ehwal Ugama akan menyertai persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 melalui kluster Islamik. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian kawalan makanan halal dan College Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB bersama Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa sebagai penganjur utama akan menganjurkan seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Thaiban kali ke-6 2023. Peserta-peserta yang dijangka mengikut pameran tersebut insya-Allah akan melibatkan badan-badan persijilian halal serantau dan antarabangsa, agensi-agensi kerajaan negara Brunei Darussalam dan juga badan berautoriti yang berkait rapat dengan persijilian halal, institusi pengajian tinggi, syarikat-syarikat pengeluar produk halal tempatan yang mempunyai sijil halal dan permit halal serta syarikat-syarikat foreign direct investment yang terlibat secara langsung dengan industri halal. Orang ramai dialu-alukan untuk menyaksikan Expo Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Thaiban 2023 dan pameran kaligrafi Islam daripada Research Centre for Islamic History, Art and Culture Republik Turkiye secara percuma di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mulai 5 hingga 7 Jun. Galeri pameran juga dibukakan seperti biasa mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang dan penjualan tiket akan ditutup pada pukul 3 petang. Sementara itu, pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI dan Info Confederation Brunei IFB menganjurkan bersama persidangan dan pameran masa depan digital bersempena Minggu Teknologi dan Inovasi Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2023. Dengan tema Advancing Technology and Innovation, persidangan dan pameran akan bermula pada 22 Jun ini. Acara selama 2 hari itu diadakan di The Empire Brunei bertujuan menghubungkan para pemain industri, kerajaan dan perwakilan sektor swasta serta mereka yang berminat dengan rakan dan pakar dalam sektor ICT. Persidangan akan meliputi pelbagai tajuk termasuk masa depan perkhidmatan digital, keuangan digital, bandar pintar dan mengenali trend terkini dalam pembentukan prasarana rangkaian, cyber security dan kemahiran digital. Pameran masa depan digital dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Manakala tiket bagi persidangan masa depan digital boleh diperoleh bermula Khamis 6 Jun melalui laman sesawang digitalfutureconfax.com. Maklumat lanjut ikuti Instagram rasmi @bruneimis.digitalfuture. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya rokok dan keinginan merokok yang kuat antara penyebab perokok susah untuk berhenti. Namun melalui kajian tentang berhenti merokok, tindakan tersebut boleh meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup dengan serta-merta. Mereka berkeinginan untuk berhenti tidak akan bersendirian, namun akan dibantu apabila secara sukarela pergi ke klinik berhenti merokok KBM Kementerian Kesihatan. Berita kali ini membawakan laporan mengenai perkhidmatan klinik berhenti merokok Kementerian Kesihatan dalam membantu hasrat individu untuk berhenti merokok.
Sejak penubuhannya pada tahun 2005, terdapat 14 buah pusat kesihatan di negara ini yang mengendalikan KBM mengikut tadahan klien yang memerlukan. KBM menyediakan sesi kaunseling bagi klien termasuk memberikan sokongan dalam menangani cabaran yang dihadapi perokok semasa percobaan berhenti. Klinik berhenti merokok menyediakan perkhidmatan yang bertumpukan pelanggan serta responsif kepada keperluan individu dengan memberikan kaedah berhenti merokok. Para pelanggan akan menjalani sesi kaunseling selama 6 bulan melalui 11 sesi perjumpaan. Semasa perjumpaan, antara pemeriksaan yang dijalankan adalah seperti membuat pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan berat badan, penilaian tahap karbon monoksida melalui pernafasan pesakit dengan menggunakan mesin smoke laser dan mengetahui jumlah rokok yang diambil dalam tempoh 24 jam. 3,843 orang telah mendaftar di klinik berhenti merokok sejak tahun 2005. Dari jumlah tersebut, 844 orang telah berjaya berhenti merokok. Semoga para individu yang berhasrat untuk berhenti merokok akan cekal mengatasi segala cabaran dan mengamalkan kaedah yang disediakan oleh klinik berhenti merokok. Sempena 37 tahun penubuhan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, beberapa program dan aktiviti berunsur pendidikan dan riadah sedang giat dilaksanakan yang dihasrat dapat memberikan impak positif kepada kanak-kanak kaca. Antaranya, program latihan dan bimbingan di Rumah Kaca yang diungkayahkan oleh Pusat Kaca Cawangan Daerah Tutong. Pengisian program termasuk sesi lawatan oleh tenaga pengajar dan sukarelawan kaca ke rumah kanak-kanak kaca untuk memantau dan membuat sesi pembelajaran di rumah-rumah yang diadakan setiap Sabtu. Ia bertujuan membimbing dan melatih ibu bapa serta ahli keluarga dalam menggunakan kaedah 3M, iaitu melatih, membimbing dan menilai. Program diperkenalkan untuk memberi kemudahan kepada ibu bapa yang belum dapat menghantar anak-anak mereka ke pusat kaca di samping meningkatkan kemahiran serta minat anak-anak kaca belajar dan beradaptasi dengan persekitaran. Dengan adanya program ini dan kerjasama daripada ibu bapa, kita ini memerlukan, harapan kita ialah bersama. Harapan kita ialah bersama untuk mendidik, untuk membimbing, melatih dan seumpamanya anak-anak kita ini yang belum berkesempatan untuk datang ke pusat. Maka homepage diintroduce untuk anak-anak kita ini. Seorang lelaki berbangsa Cina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis pengislaman diadakan di Kampung Meragang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awang Royston Liao Ting Yuan berusia 28 tahun melafazkan 2 kalimah syahadah di hadapan para pegawai bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Beliau memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Ryan Roy Liao bin Abdullah. Dari bulan Januari hingga April 2023, 123 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Tukang gunting rambut mungkin bukan kerjaya yang menarik bagi segelintir masyarakat, namun bagi pengusaha kedai gunting rambut, pekerjaan tersebut memberikan kepuasan apabila dapat menepati gaya rambut mengikut cita rasa pelanggan. Zulfadli Haji Kasim membawakan laporannya. Moto yang selalu saya kongsikan bersama dengan staf-staf saya lah, barber. So kami akan selalu buat sampai jadilah. Awang Muhammad Syukri bin Haji Muhammad Kamil, pria tempatan berusia 32 tahun ini, mula berkecimpung dalam bidang pengguntingan rambut sejak 6 tahun lalu. Dari situ, beliau mengasah minatnya dalam bidang pengguntingan rambut dengan mengikuti kursus-kursus pendek dari dalam dan luar negara. Kini Awang Muhammad Syukri memiliki syarikat pengguntingan rambut sendiri yang dikenali sebagai Mike and Mesh Barbershop bertempat di Delima Square, Kampung Delima 1. So, mana cara belajar itu satu daripada social media, YouTube, kan, dari sana belajar. Tapi yang paling majoriti lah yang daripada saya belajar itu adalah daripada yang semasa saya intern itulah, di mana saya diturunkan padang lah menggunting orang. So daripada sana macam motivation untuk meneruskan itu kan barbershop itu. Sejak beroperasi pada bulan September 2022 lalu,
Awang Muhammad Syukri juga berhasrat untuk membantu kerajaan dengan memberikan peluang pekerjaan kepada belia tempatan di negara ini. Walaupun beliau sudah berhasil mengambil 8 orang pekerja tempatan secara sembilan dan sepenuh masa, namun beliau juga berdepan dengan cabaran merealisasikan impiannya. Harapan dia mengembangkan adalah kepada belia-belia, pada siapa yang macam masih menunggu yang untuk jawatan di government kah, di private sector kah. So why not kita cubalah yang barbering ini, pasal kami ada kelas. Saya bekerja di sini di Mike and Mesh Barbershop sebab saya mau gain experience and knowledge from our head of barber, dan saya mau ambil experience macam mana nak handle barbershop sendiri dan layan customer dengan bagus. Saya minat dari hairstyle yang saya dilihat mostly dari permainan video game lah. Dari permainan video and then dari filem-filem klasik. Banyaknya minat klasik hairstyle lah. Saya start kerja di Mike and Mesh Barbershop dari bulan Mac 2023 dan sekarang masuk dalam 3 bulan sudah lah. Kegigihan pengusaha anak tempatan ini wajar dicontohi oleh pengusaha lain. Ia bukan sahaja membuktikan anak tempatan mampu berdikari sendiri tanpa mengharapkan bantuan kerajaan, bahkan juga membantu mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Laporan Zulfatli Haji Kasim untuk Berita RTV.